Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain secara PDPR. Pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran sirah. Bagi tahun 5, kita akan membincangkan berkenaan dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi siri yang ketiga. Sebelum ini kita telah jelaskan berkenaan dengan peristiwa sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan Nabi, dan sebelum berlakunya Nabi jatuh sakit, Nabi menziarahi perkuburan Baqi' dan Uhud. Di situlah hari pertama Rasulullah jatuh sakit. Kemudian berlakunya peristiwa Hajjatul Wada' dan khutbah terakhir dipanggil khutbah wida'. Dan juga akhir sekali turun ayat Al-Quran yang terakhir, surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Seterusnya pada hari ini kita sambung lagi peristiwa bagaimana berlakunya peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan mulia yang merupakan nabi kepada umat akhir zaman. Jom murid-murid terlihat apakah sambungan berkenaan dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum ini kita telah jelaskan berkenaan dengan peristiwa sebelum, kali ini kita akan teruskan lagi dengan peristiwa semasa kewafatan Nabi dan juga selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jom kita lihat pertama berkenaan dengan peristiwa yang berlaku semasa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bila berlakunya kewafatan Nabi, iaitu Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah bersamaan dengan 8 Jun tahun 632 Masihi. Itu tarikh berlakunya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi wafat pada hari Isnin dan dimakamkan di Masjid Nabawi berhampiran dengan rumah Aisyah, isterinya, ketika usia baginda 63 tahun. Seterusnya, salat yang terakhir Nabi ialah salat subuh, dan Nabi wafat di pangkuan Sayyidatina Aisyah pada waktu duha. Mana Nabi wafat, salat yang terakhir adalah salat subuh, dan Nabi wafat di atas riba isteri baginda iaitu Aisyah pada waktu duha. Seterusnya berkenaan dengan peristiwa semasa berlakunya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bagaimana pengurusan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengurusan jenazah Nabi dilakukan oleh beberapa sahabat seperti Sayyidina Ali bin Abi Talib. Siapa Sayyidina Ali bin Abi Talib? Iaitu sepupu Nabi dan juga merupakan menantu Nabi. Yang kedua, yang mengurus, sahabat yang mengurus jenazah Nabi SAW, iaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib iaitu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kedua-dua, Ali dan juga Abbas, dibantu oleh dua anak Abbas, iaitu Al-Fadl dan Qusam. Al-Fadl bin Abbas, Qusam bin Abbas. Kemudian Usamah bin Zaid dan Syukran menjiruskan air ke tubuh baginda. Dan Sayyidina Ali memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Aus bin Khawli menyandarkan Rasulullah ke dadanya, menyandarkan tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak dimandikan ke tubuh badan Aus bin Khawli. Kemudian Usamah dan juga Syukran menjirus air, dan Sayyidina Ali menggosok dan memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dilihat di sini, pengurusan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam
dilakukan oleh 7 orang sahabat yang terlibat dalam pengurusan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa semasa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya murid-murid, kita lihat pula peristiwa selepas kewafatan Nabi. Bagaimana berlakunya selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita lihat dari sudut reaksi para sahabat. Apa tindakan, apa reaksi keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tahu kita lihat bila mana berita tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh seluruh penduduk Madinah, maka para sahabat menjadi kelam kabut selepas mendengar berita duka cita tersebut, iaitu kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menjadi tidak menentu kerana orang yang utama sebagai rujukan dalam agama, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Yang kedua, Sayyidina Umar Al-Khattab tidak dapat menerima berita tersebut. Antara salah seorang sahabat, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tidak dapat menerima berita kematian, kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan disebut dalam sirah bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab bangun membawa pedang, menyatakan kepada orang ramai, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mati, aku akan pancung kepala dia. Kenapa? Kerana dia tak dapat menerima berita tersebut. Tak boleh nak menerima berita kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi adalah orang yang paling disayangi oleh sahabat-sahabat. Seterusnya, bila berlaku keadaan macam tu, maka Sayyidina Abu Bakar datang menenangkan orang ramai ketika itu. Dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar menyatakan bahawa untuk menenangkan orang ramai dan juga para sahabat, katanya Abu Bakar, sesiapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad telah mati. Siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga membaca sepotong ayat dalam surah Ali Imran ayat 144 untuk menenangkan para sahabat, yang berbunyi, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Yang bermaksud, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, telah diutuskan sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu kembali ke belakang, yakni murtad? Barang siapa yang kembali ke belakang, maka dia tidak mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Itulah kata-kata Sayyidina Abu Bakar yang menyebut ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 144. Apa yang boleh kita ambil iktibar daripada peristiwa kewafatan Rasulullah SAW sepanjang 3 kali siri berturut-turut ini? Pertama, kita lihat Rasulullah tetap menunaikan perintah salat walaupun dalam keadaan uzur, sehingga kan dipapah oleh para sahabat untuk pergi menunaikan salat. Bagaimanakah kita dalam keadaan sihat? Tidak patut untuk kita meninggalkan salat. Kenapa? Kerana Nabi SAW telah menunjukkan tauladan kepada kita, walaupun dalam keadaan uzur sekalipun, Nabi tetap menunaikan perintah salat. Dan yang kedua, jenazah Rasulullah itu diurus kebanyakannya oleh ahli keluarga terdekat. Dan wasiat Nabi SAW sebelum meninggal dalam khutbah yang terakhir, supaya kita melaksanakan salat, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga kita lihat dalam peristiwa kewafatan Rasulullah ini, Nabi pernah meminta Abu Bakar menjadi imam sebagai simbolik untuk menggantikan baginda menjadi pemimpin selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan begitu juga yang terakhir, apa yang boleh kita ambil iktibar murid-murid, iaitu Rasulullah masih berlaku adil kepada isteri-isteri baginda walaupun ketika itu baginda Nabi dalam keadaan sakit. Itulah peristiwa berlakunya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, junjungan mulia Nabi kepada umat Islam. Apa yang kita pelajari pada hari ini, moga-moga ia mendapat manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.